Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menjawab salam-salam yang daripada yang ikut live ni dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah. Pada malam ni kita teruskan dengan menggunakan buku 40 hadis penawar hati, dan alhamdulillah kita teruskan pada hadis yang kedua. Moga-moga dengan pembacaan hadis ini sesuai dengan matlamat penyusunan 40 hadis ini, iaitu sebagai menjadi penawar hati bagi kita semua apabila mendengar hadis Nabi SAW, dan sebagai tazkirah, peringatan kepada saya dan kepada kita semua dalam kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW, kita ambil peringatan apa yang Nabi SAW nasihatkan untuk kita. Nabi tinggalkan kepada kita satu khazanah nasihat ataupun hadis-hadis Nabi SAW agar ia menjadi panduan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan harian kita, dan kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, kita ada hala tuju kita di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita pun oleh kerana kita mempunyai tujuan dalam kehidupan kita, kita perlu isi kehidupan ini mengikut petunjuk baginda Nabi SAW. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masuk insya-Allah pada hadis yang kedua. Pada hadis yang kedua yang penyusun telah berikan tajuk siapa teman setia. Siapa teman setia. Satu hadis wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa bihi qala an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasah. Ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan
ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u thnani, dan akan pulang dua, wa yabqa wahid, dan akan yang tinggal satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan pulang ialah keluarga kita dan harta kita. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tinggal dengan kita adalah amal kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini daripada seorang sahabat Nabi, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, seorang sahabat besar yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Yasrib ataupun selepas itu diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Dia ni merupakan kanak-kanak yang menantikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggu kerana heboh satu Madinah akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tunggu. Dia tunggu, dan ketika tibanya Nabi di Madinah Al-Munawwarah, jadi sahabat-sahabat yang berada di Madinah Al-Munawwarah berebut nak khidmat dengan Nabi, dan banyaklah diberi tanah, diberi unta dan diberi segala macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana gembira kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mak dia ni, mak Anas bin Malik, dia teringin bagi sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak punya apa-apa. Yang dia ada anak dia, Anas bin Malik ini 10 tahun. Jadi dia bawa Anas bin Malik ini yang ketika tu berusia 10 tahun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak bagi kepada kamu. Yang aku ada seorang anak ni, umur 10 tahun, dan aku serahkan kepada engkau untuk berkhidmat dengan engkau. Untuk berkhidmat dengan engkau ya Rasulullah. Tolong doakan dia. Dia bagi anak untuk khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan Anas bin Malik ni doa aksiruhu maluhu, banyakkan hartanya nanti, dan panjangkan umur, dan berkati zuriat dia. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam makbul. Anas bin Malik ni wafat ketika umur dia dalam riwayat sebut ketika umur dia 103 tahun. Pada tahun 93 Hijrah dia wafat, Anas bin Malik ini. Dan berkat zuriat yang ditinggalkan seramai 106 orang. Ini Anas bin Malik, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana khidmat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada banyak riwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2286 hadis yang diriwayatkannya. Itu Anas bin Malik, so yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil, banyak melihat perlakuan Nabi, akhlak Nabi, dan dia juga adalah antara sahabat yang meriwayatkan bentuk tubuh Nabi, rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kasihnya Anas bin Malik sehingga berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, walaupun ketika tu dia merupakan kanak-kanak. Itu Anas bin Malik. Periwayat bagi hadis yang kita baca, kita akan tengok ulasannya pada malam ini. Apa Anas dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
kata Anas, Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita salasah. Yatba'ul mayyita salasah. Ketika seorang itu mati, akan ikut dia ke kubur nanti adalah tiga perkara. Apa yang ikut dia nanti? Yang pertama ahluhu, ahli keluarga dia. Ahli keluarga, siapa pun mati, ahli keluarga akan ikut ke perkuburan. Wa maluhu, dan hartanya akan ikut sekali ke perkuburan. Wa amaluhu, dan amal perbuatan dia akan ikut sekali. Fayarji'u uthnan, dan akan kembali dua, iaitu yang akan pulang, yang tinggal dia di dalam kubur tu, yang akan pulang itu dua, keluarga dia akan pulang, kemudian harta dia pun akan pulang. Wa yabqa wahid, dan akan tinggal satu dengan dia, dengan kita nanti. Apa yang akan tinggal dengan kita? Wa yabqa amaluhu, yang akan tinggal dengan kita adalah amal kita. Di dalam kehidupan kita ni, perkara yang akan menyedarkan tujuan hidup kita, akan cepat melembutkan hati kita, salah satunya adalah kematian. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Aksiru min zikri hazimil lazat. Banyak akan memperingati pemutus bagi kelazatan, iaitu apa? Mati. Banyak akan ingat mati. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang sahabat besar Nabi SAW pun, dia ada pakai cincin. Cincin dia tuliskan. Dia tuliskan kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian tu sebagai penegur ataupun penasihat kita. Kafa bil mauti wa'izan, di cincin Sayyidina Umar Al-Khattab. Untuk apa? Untuk dia ingat dari masa ke semasa akan kehidupan ini akan berakhir, dan dia akan beramal sesuai dengan apa? Sesuai dengan persiapan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Makna dia, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ni untuk melembutkan hati kita adalah mengingati mati. Dan kita juga kan, dalam kehidupan harian kita, setiap hari boleh dikatakan kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui kita dengar kabar-kabar kematian. Kadang-kadang kawan kita, saudara mara kita yang terdekat, kan, yang sihat ataupun yang sakit, kita dengar kematian. Kita kena ingat bahawa itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kita menjalani kehidupan seharian, bahawa nanti satu hari orang pula akan mendengar berita tentang kematian kita. Itu di dalam surah At-Takasur, alhaakumut takatsur. Menghimpunkan harta itu, menghimpunkan harta, memperbanyakkan harta itu telah melalaikan kamu. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu nanti masuk kubur lah. Sampai masuk kubur. Itu berkenaan dengan kematian. Berkenaan dengan kematian, maksudnya dia akan melembutkan hati kita. Paling kurang ketika kita mendengar kematian, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah,
wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami kepadanya, raji'un, akan kembali. Kita akan kembali. Ainama yudrikumul maut, ainama takunu yudrikumul maut. Kan? Dalam Al-Quran sebut, kat mana pun kamu duduk, ainama takunu, kat mana pun kamu duduk, yudrikumul maut. Mati bila sampai waktunya, maka kat mana pun kamu berada akan tiba juga. Ibn Ruslan dalam Matan Zubat dia sebut apa? Walam yamut qablan qidal umri ahad. Walam yamut qablan qidal umri ahad. Tidak akan mati ataupun selesai umur seseorang itu, kan, melainkan setelah datangnya ajal dia, maka umur dia itu akan terhenti. Tidak terhenti kat situ, dia sambung lagi apa? Walaysa yafna wan nafsu tabqa laysa tafna lil abad. Dia sebut apa? Tetapi bila habis umur kita ini, roh kita ini tabqa, akan kekal. Laisa tafna, tidak akan musnah, lil abad, selama-lamanya. Kita kalau meninggal, kalau selesai semua, itu tak ada apa. Tetapi kita kena ingat, roh kita ini kekal. Badan kita musnah, tetapi roh kita kekal. Maksudnya satu hari semua akan merasai kematian, dan kematian adalah satu perkara besar di dalam kehidupan kita, kerana seseorang bila datang ajalnya, maka habislah peluang untuk beramal. Itu berkenaan dengan kematian. Dan setelah kematian kita akan masuk di dalam alam kubur. Di dalam ilmu tauhid, ataupun ilmu akidah, kita belajar tentang 3 perkara. Yang pertama tentang ilahiyat, tentang apa? Tentang bab ketuhanan. Kita belajar sifat 20. Kita belajar perkara-perkara yang wajib bagi Allah, mustahil, dan yang harus bagi Tuhan itu. Kemudian itu bab ilahiyat, bab ketuhanan. Yang kedua bab kenabian, apa yang wajib bagi nabi, apa yang wajib bagi rasul, yang harus dan yang mustahil. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni apa? Perkara yang kita wajib beriman, yang kita tak dapat lihat, tetapi kita telah sampai kepada kita perkhabaran daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan adanya sesuatu. Seperti malaikat, kita beriman adanya malaikat. Salah satunya adalah kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam barzakh yang kita akan tempuhi. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga datang kepada seseorang itu maut, ajal dia. Ketika datang ajal kita, apa yang kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbirji'uni, ya Allah, aku nak kembalikan aku untuk hidup. Kerana apa? La'alli a'malu salihan, moga-moga kalau engkau hidupkan aku tu, aku boleh beramal balik. Waktu kita mati nanti, bila ajal kita,
ajal kita sampai, waktu itulah ucapan subhanallah, semudah subhanallah itu cukup berharga bagi kita. Ucapan subhanallah. Kalau boleh, ya Allah, bangun aku hidup sekejap, aku nak sebut subhanallah aja. Kalau boleh bangun aku hidup sekejap, aku nak bagi RM10. Aku nak dermakan apa yang aku ada, aku nak bagi. Aku nak sedekahkan. La'alli a'malu salihan. Moga-moga aku boleh buat amal baik. Itu nilai amal baik ketika ajal datang. Kita kena hargailah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan sebelum datang ajal. Itu dalam surah Al-Mu'minun. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku nak buat amal-amal baik yang telah aku tinggalkan. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita? Kalla. Tidak sama sekali. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tu cakap kamu saja. Aku dah bagi peluang kepada kamu hidup. Kamu tak buat pun. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tu cakap kamu saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan ada satu kehidupan yang dinamakan barzakh. Satu transit barzakh ila yaumi yub'atsun, sehingga kamu nanti akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Itu di dalam Al-Quran sampaikan kepada kita bahawa kehidupan kita nanti akan bertemu dengan alam barzakh. Alam barzakh, dan ketika itulah kita melihat amal-amal baik itu cukup berharga bagi kita. Sebab tu ketika kita hidup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pesan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Semua kita dah hafal lah, kan? Syababaka qabla haramik. Muda kamu sebelum kamu tua. Faraghaka qabla syughlik. Waktu lapang kamu sebelum kamu sibuk. Kemudian ghinaka qabla faqr. Kaya kamu sebelum kamu miskin. Sihhataka qabla saqamik. Sihat kamu sebelum kamu sakit. Kemudian hayataka qabla mautik. Hidup kamu sebelum kamu mati. Maknanya 5 perkara ni rebutlah. Rebutlah. Syababaka qabla harami. Waktu tua cergas. Waktu tua dalam keadaan kita cergas. Dalam keadaan kita mampu sujud. Dengan benar-benar sujud fizikal kita. Sebelum nanti datang usia tua, solat duduk, tak mampu sujud. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi, guna. Kemudian faraghaka qabla syughlik. Kan? Waktu lapang kita ada, waktu lapang guna betul-betul. Sebelum nanti sibuk datang, maka ketika itu kita tak sempat untuk beramal. Ghinaka qabla faqrik. Ada duit, belanjakan kepada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha, infak. Sebelum tak ada duit, kita pun tak boleh bagi apa-apa. Sihataka qabla saqamik. Sihat kita ni, Allah bagi kita sihat sebelum sakit. Sebelum sakit. Kemudian hayataka, itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi yang besar kepada kita adalah kehidupan sebelum mati. Sebelum mati. Itu maksudnya kita kena selalu ingat. Yang mana
penyusun bagi buku ini menyebutkan di dalam ulasan dia, disebut inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada ketiga-tiga golongan ini. Makna dia, kita dengan ahli keluarga kita, kita dengan harta kita, kita dengan amal perbuatan kita, amal ibadah kita yang hampir dengan kita saban hari. Kita setiap hari dengan keluarga kita, dengan kenalan kita. Kita setiap hari dengan harta kita yang kita bertungkus lumus untuk dapatkan setiap hari. Dan kita setiap hari dengan amal perbuatan kita, baik ataupun buruk. Itu teman kita di dunia ni. Tetapi apabila melangkah ke alam yang disebut sebagai alam barzakh, ketika kita mati itu pun menunjukkan yang mana yang setia dengan kita. Itu disebut siapa teman setia. Yang setia dengan kita, amal buat kita lah. Amal buat kita. Di dunia pun, di dunia pun kita ada keluarga contohnya. Kita hidup dalam keluarga. Satu hari anak kita pun akan keluar daripada rumah. Akan keluar daripada rumah. Sayang macam mana pun, macam itulah. Orang yang berada di sekeliling kita pun akan pergi meninggalkan kita. Itu di dunia pun kita dah tunjuk. Yang peneman ataupun teman rapat kita adalah amal kita. Kemudian disebut lagi, isteri yang kita cintai dan anak-anak yang kita sayangi dan juga kaum keluarga, mereka hanya dapat menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika melihat badan kita terbujur sejuk di liang kubur. Sayang macam mana pun ahli keluarga kita kepada kita, sayang macam mana pun isteri kepada kita, sayang macam mana pun anak kepada kita, tak ada seorang pun yang sanggup teman kita di dalam kubur. Kadang-kadang tak sampai sejam semua akan balik. Tak sampai sejam kita dikuburkan, ditimbuskan tanah-tanah itu, ditalqinkan, didoakan, tak sampai sejam semua akan beredar pergi. Sayang macam mana pun. Dan itu kita dah tengok di dalam kehidupan harian kita ketika kita menghadiri sahabat handai kita ataupun saudara mara kita yang telah mati, telah meninggal dunia, kita dah tengok. Dan itu sebagai pengajaran terbaik bagi kita untuk kita fikir dan renung. Itulah yang akan berlaku kepada diri kita. Kemudian disebutkan lagi, tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di kesunyian kubur. Mereka akan balik setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Masuk di dalam kubur nanti, akan masuk di dalam kubur nanti siapa anak kita. Menjadi sunat bagi anak kan, untuk turunkan kita di dalam liang. Kalau anak yang kita tinggal anak yang soleh, dia fahamlah benda ni. Kan? Kepalkan tanah. Bacakan minha khalaqnakum, daripada engkau ni, daripada tanah ni engkau menciptakan. Kami menciptakan kamu. Dalam ayat Al-Quran. Wa fiha nu'idukum, dan kepada kamu akan dikembalikan kami. Daripada tanah kami datang, kepada tanah kami akan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripadanya jugalah kita akan kembali nanti sekali lagi, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dikuburkan, dikafankan, ditalqinkan, dibaca talqin, didoakan, tak ada siapa yang akan berlama-lama di tanah perkuburan. Itu kita telah berpengalaman, kita dah tengok kan, apa yang berlaku kepada orang yang telah mendahului kita. Kemudian begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memeras kekeringat.
Bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa, semuanya akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Rumah yang bertahun-tahun kita bayar. Kereta yang bertahun-tahun kita bertungkus lumus bayar, selesaikan. Dan itu semua kita akan tinggalkan. Itu semua harta yang akan ditinggalkan. Ahli keluarga kita lah nanti yang mempusakai, yang menikmatinya, sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan ke mana kita membelanjakan. Kita dah faraid harta kita dah difaraidkan kepada orang lain. Kita di dalam kubur seorang-seorang akan ditanya. Dalam hadis yang sebelum ini kita dah sebut tentang 4 perkara yang akan ditanya sebelum seorang anak Adam itu melangkah di hari akhirat nanti. Ditanya tentang 4 perkara yang kita dah sebut dah minggu lepas. Tentang umrihi fima afnah, tentang umur kita akan ditanya. Tentang ilmu kita, ke mana kita amalkan. Tentang harta kita, min aina iktasabah wa fima anfaqah, daripada mana kita dapat harta tersebut dan ke mana kita belanjakan. Itu kita akan ditanya di akhirat nanti. Kemudian disebut lagi, orang yang pintar adalah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhiratnya dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu. Yang orang yang cerdik. Orang yang cerdik, siapa orang yang cerdik ni? Man dana nafsahu. Selalu bermuhasabah diri. Selalu tengok amalan diri di dalam kehidupan. Bila bermuhasabah kita ketika kita hidup, ketika kita menilik apa perbuatan kita dari hari ke hari, kita dapat perbaiki. Itu tujuan muhasabah, kan? Itu orang yang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik, orang yang selalu menghisap diri, menilik-nilik amalan diri. Aku buat salah banyak ni, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku buat, alhamdulillah Allah kurniakan aku ketaatan, Allah bagikan aku kesempatan untuk beribadat, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan. Tadi Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik, orang yang selalu bermuhasabah ataupun menilik amalan diri. Wal ahmaqu, dan orang yang bodoh, man yatba'u hawahu. Siapa yang selalu ikut hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi berangan-angan panjang. Berangan-angan panjang. Amal tak ada, tetapi harapkan di dunia, di akhirat nanti selamat, di alam kubur nanti selamat, dapat nikmat-nikmat, tetapi amal tak ada. Itu orang yang sebaliknya. Yang cerdik adalah orang yang selalu hitung diri dan memperbanyakkan amal ibadat. Yang sebaliknya di dalam hadis itu sebut wal ahmaqu, selalu ikut hawa nafsu, kemudian berangan-angan masuk syurga. Kemudian disebutkan lagi, maka apabila datang saat kematian, barulah ia menyedari diri dan barulah hendak berazam untuk berbuat kebajikan. Namun pada hari itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Di hari akhirat kelak, dalam surah As-Sajdah sebut, walau tara idzil mujrimina nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absir rabbana
absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang selalu melakukan maksiat ataupun kesalahan di sisi Allah nanti akan tunduk, kemudian akan rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dah tengok ya Allah, kami dah dengar janji-janji Engkau semua betul. Farji'na, kembalikanlah hidup kami. Nescaya Engkau akan dapati kalau Engkau kembalikan kami nanti, na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Tetapi semua dah tak guna. Idza mata banu Adam, idza mata banu Adam, apabila mati anak Adam, terputus amalan. Seperti yang disebut di dalam hadis. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia berjalan di satu perkuburan. Yang ikut dengan dia itu adalah seorang tabi'in Kumaili. Seorang tabi'in Kumail. Sayyidina Ali duduk di kubur tu. Sayyidina Ali cakap kepada penduduk kubur tu, kepada di tanah perkuburan tu, apa yang Sayyidina Ali sebut? Wahai ahli kubur, wahai ahli kubur sekalian, wahai kamu yang tinggal sekarang ni dalam kalangan orang yang binasa. Binasa apa? Tubuh badan dah hancur. Ahli kubur. Sayyidina Ali sebut, wahai kamu yang sekarang ni bertemankan dengan kesunyian. Kamu yang sunyi di dalam kubur, tak ada teman. Sayyidina Ali sebut, apakah berita kamu di dalam kubur sekarang? Apa yang berlaku kepada kamu? Tolong cerita kejap dekat kami yang hidup ni. Kemudian dia diam lama. Kemudian dia kata lagi, kamu tahu di ahli kubur, sekarang aku pula nak sampaikan kepada kamu, wahai penduduk kubur, apa yang berlaku setelah kamu mati. Ini dialog yang Sayyidina Ali untuk muhasabah diri dia dan diri orang sekeliling dia. Dia kata, yang berlaku ataupun berita yang pada sisi kami, yang orang yang hidup selepas kematian kamu, wahai orang-orang yang dah mati ini, kamu ketahuilah harta-harta kamu telah pun dibahagikan. Anak kamu menjadi anak yatim. Isteri kamu pun dah kahwin lain. Isteri kamu pun dah kahwin lain setelah peninggalan kamu. Kematian kamu, isteri kamu yang kamu sayang pun dah kahwin lain. Itulah cerita kami. Itulah berita yang aku nak sampaikan kepada kamu penduduk ahli-ahli kubur. Ceritalah kepada kami. Sayyidina Ali sebut ini sebagai tazkirah. Sebagai tazkirah. Sekarang ceritakan kepada kami apa yang berlaku kepada kamu di dalam kubur ni. Kemudian Sayyidina Ali sebut dekat tabi'in yang ada dekat dia tadi tu, wahai Kumail, tabi'in tu nama Kumail, kalau mereka dapat berkata-kata, kalaulah ahli kubur ini dapat bercakap, nescaya apa yang akan mereka katakan, mereka akan sebut sebaik-baik bekalan kami sekarang ni di dalam kubur adalah taqwa. Sebaik-baik bekalan kami di dalam kubur ini adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam Al-Quran sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi fa inna wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik siapkanlah bekal. Wa tazawwadu. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada aku, Allah sebut. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang ada akal fikiran. Itu. Kemudian
Sayyidina Ali menangis. Sayyidina Ali menangis. Dan disebut kepada tabi'in itu, Kumail, sesungguhnya kubur ni tempat menyimpan amal. Dan kita akan sedar apabila seseorang itu mati. Seorang itu mati. Saya pernah ikut seorang ulama ke kubur, menziarahi seorang sahabat Apad yang meninggal di perkuburan tersebut. Apa ulama ni sebut yang cukup memberi bekas kepada kita. Dia kata sesungguhnya ini nasihat ini diberikan di depan kubur. Sesungguhnya orang yang di dalam kubur ni adalah orang yang hidup. Kita lah sebenarnya mati. Kita lah yang mati. Kita tak sedar lagi kehidupan yang hakiki nanti di mana. Itu pesanan yang cukup memberi kepada kita satu pengajaran ataupun ibrah untuk kita bermuhasabah, untuk kita merenung dan untuk kita fikirkan tentang kehidupan kita di dunia ni. Satu hari yang kita tak tahu bila. Kita tak tahu bila. Seorang pun yang lahir kat dunia ni tak tahu bila dia akan, itu bila ajal dia. Kita ada cuma ketika kita lahir ada sijil lahir kita je. Tak ada pun Jabatan Pendaftaran Negara ada rekod tarikh mati bila. Kalau ada tarikh mati, kita boleh buat persediaan. Tetapi ajal maut ini dirahsiakan untuk sebagai ujian kepada kita bagaimana kita beramal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, bagaimana kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian disebutkan lagi oleh penyusun, oleh kerana itu, disebut oleh kerana itu perbanyakkanlah berbuat kebajikan. Perbanyakkanlah berbuat kebajikan. Tingkatkanlah ketakwaan. Buatlah bekal akhirat sedaya upaya yang ada. Ini jangan tangguh. Ini nasihat kepada kita. Jangan tangguh di dalam berbuat amal kebajikan. Rajin bersedekah dan sering menyumbang untuk membuat bekal bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu. Kerana mata wang kita nanti di akhirat yang kita sangat perlukan nanti, yang sangat kita perlukan adalah apa? Adalah berbentuk amal perbuatan kita. Yang kita bincangkan pada hadis yang lepas, amal yang kita buat pun nanti dia hisap, yang mana dibuat secara ikhlas dan sebaliknya. Kita je yang tahu, kan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melorongkan kita, memberikan kita petunjuk ataupun hidayah dan taufiknya. Apa maksud hidayah? Petunjuk. Taufiknya kemampuan untuk melakukan apa yang ditunjukkan itu. Dan kita dapat beramal dan kita dapat mengambil pengajaran yang bernilai pada hadis yang kita bacakan malam ni tentang apa? Tentang ketika kita mati nanti, yang ikut kita ke perkuburan adalah 3 perkara dan yang akan pulang 2 perkara yang akan teman kita, iaitu amal kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita satu kehidupan yang terpandu ataupun kehidupan yang terarah. Nabi SAW pun pesan kepada kita dalam kehidupan kita ni, ish ma syi'ta. Hiduplah kamu hiduplah di muka bumi ni macam mana kamu nak. Tapi kamu kena ingat, fa innaka mayyitun. Kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta
sayanglah kepada apa yang kamu nak sayang. Fa innaka mufariquhu. Fa innaka mufariquhu. Kamu kena ingat yang kamu sayang tu satu hari kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta. Beramallah apa yang kamu nak buat. Kan? Buatlah apa yang kamu nak buat. Fa innaka majziyun bih. Tapi kamu kena ingat, setiap apa yang kamu buat itu ada balasannya. Baik dibalas baik, buruk wal'ayazubillah dibalas dengan keburukan. Moga-moga nanti kubur kita menjadi satu yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu boleh menjadi hufrah, raudhah min riyadil jannah. Menjadi satu taman daripada taman-taman syurga, dan dielakkan, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, kubur kita menjadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hufrah min hufarin niran, daripada satu lubang daripada lubang-lubang api neraka, wal iazubillah. Moga-moga ada kebaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baliknya itu adalah kelemahan daripada saya dalam menyampaikan. Kita ambil iktibar dalam apa yang kita dengar pada malam ini. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.